lagi bersama saya Cikgu Zul dalam Pendidikan Jasmani tahun 3. Assalamualaikum dan salam PDPR kepada semua murid-murid. Kita akan belajar pada tajuk Unit 7 Keyakinan di Air, iaitu Selam dan Kawal. Standard pembelajaran kita pada kali ini iaitu 1.11.1 Mengawal pernafasan untuk satu jangka masa semasa di bawah permukaan air. 2.11.1 Menjelaskan cara mengawal pernafasan di bawah permukaan air. 5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut jenis aktiviti yang dijalankan. Ratusan malah ribuan manusia mati saban tahun disebabkan lemas dalam air. Kadang-kala mati mereka dikira sia-sia. Ramai daripada mangsa gagal menggunakan pertimbangan yang mudah atau gagal mematuhi arahan tentang kemahiran dan keyakinan di air yang boleh kita pelajari. Kepentingan melakukan aktiviti di air adalah perlu kepada semua orang yang ingin menjalankan setiap aktiviti yang melibatkan air seperti di sungai atau di laut. Pengetahuan asas seperti mengapungkan diri, menyelam, berenang dan bernafas adalah perlu diketahui dengan lebih mendalam. Baiklah, kita boleh lihat buku teks Pendidikan Jasmani tahun 3 pada muka surat 41. Daripada cuti sekolah yang lalu, keluarga Susan bercuti di Taman Tema Air. Pernahkah kamu pergi ke tema air sebelum berlakunya COVID-19? Contoh tema air apa? Los of Tambun, Bukit Merah Resort, lagi apa? Kolam-kolam renang kamu pernah pergi, mandi di sungai ataupun di tepi pantai. Okay, kita perlu melihat langkah-langkah keselamatan sebelum melakukan aktiviti berenang di dasar air. Okay, baik, ini adalah tips keselamatan anak ketika aktiviti air. Contoh, apa yang perlu kita ketahui? Yang pertama, ketahui kedalaman kolam di setiap sudut kerana kedalaman sudut adalah berbeza. Yang kedua, kamu perlu perhatikan sama ada alat penyelamat ada di tepi kolam. Yang ketiga, jangan sesekali berenang berseorangan kecuali terdapat penyelamat di tepi kolam. Yang keempat, lakukan regangan untuk elak kekejangan otot. Yang kelima, pastikan pencahayaan yang cukup di sekitar kolam. Yang keenam, gunakan tangga untuk masuk ke dalam kolam. Jangan lompat terus ke dalam kolam. Yang ketujuh, awas dengan lantai yang licin. Yang kelapan, elak mandi sekiranya dasar kolam dan bucu kolam pecah. Ini boleh menyebabkan kecederaan jika dipijak. Cara mengawal pernafasan di bawah permukaan air. Okey. Yang pertama, kamu lihat, perlu berdiri di dalam kolam, tarik nafas. Yang kedua, rendahkan badan sehingga kepala berada di dalam air. Tahan nafas beberapa saat, hembus nafas perlahan-lahan. Dan yang ketiga, kamu perlu berdiri balik dan tarik nafas. Okey, kita tengok aktiviti yang dilakukan. Yang pertama, 1, 2, 3 dan hembus nafas perlahan-lahan. Okey, ini adalah aktiviti melakukan bubble di dalam air. Aktiviti ini sangat penting lah. Nanti cikgu akan terangkan pada next slide. Sampai itu kamu perlu memakai pakaian sesuai untuk elakkan kecederaan. Untuk mudahkan kamu untuk berenang. Okey, ini adalah belajar buat bubble. Okey, perkara asas yang sebelum kamu lakukan untuk aktiviti renangan. Yang pertama, menarik nafas. Yang kedua, wajah balik ke dalam air. Yang ketiga, bubble gelembung atau jangan meniup buih. Yang keempat, ukur dengan kuat sebelum menaikkan atau mengalihkan wajah keluar dari air untuk penyedutan seterusnya. Ini adalah salah satu helah pernafasan letupan sebelum mulut keluar dari air. Penghembusan letupan ini akan menghilangkan apa-apa udara yang teruk yang masih ada. Boleh mencipta ruang bebas air di dalam mulut sehingga sedutan seterusnya lebih mudah. Dan dapat pula memuatkan tulang rusuk untuk penyedutan supaya rusuknya siap untuk berkembang. Untuk itu bernafas sekali mulut anda membersihkan air. Okay, yang kelima, kamu perlu bawa muka keluar dari air. Maknanya kamu naikkan atas. Kepala kamu ke atas dasar air. Yang keenam, menarik nafas balik. Kemudian ulang sehingga kamu mahir.
Okey, ini adalah contoh peraturan pakaian renang. Okey, kamu perlu pakai pakaian yang untuk yang muslimah ataupun yang muslim perlu pakai pakaian yang menutup aurat. Okey, ada cap juga. Okey, cap untuk letak di kepala. Seloknya pakai Google. Google ni Google mata ni. Kamu kena pakai untuk elak air masuk ke dalam mata. Okay, yang bawah ni adalah gambar yang tidak dibenarkan untuk berenang di dalam air. Kepentingan pakaian renang. Okey, yang pertama dapat membantu tubuh bergerak di dalam air. Ini kerana pakaian renang umumnya dibuat ketat supaya tubuh mudah bergerak dan berenang selama di dalam air. Yang kedua, baju renang dapat melindungi diri kulit dari sinaran UV, terutama pakaian renang muslimah. Baju renang tidak akan memudahkan warna berbanding t-shirt biasa yang boleh menyebabkan air kolam menjadi keruh. Yang keempat, material baju renang kain bersifat elastik. Ia memudahkan si pemakai untuk bergerak di dalam air dengan ringan berbanding t-shirt biasa yang menyerap air yang banyak untuk bergerak. Yang kelima, baju renang muslimah yang menutup aurat pastinya akan mengelakkan aurat terdedah semasa aktiviti air. Berbanding dengan menggunakan baju biasa, semasa beraktiviti air, baju kemungkinan akan ternaik, tudung akan tertanggal. Baiklah, setakat itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi.